Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini bersama lagi dengan Muallimah Najibah dalam kelas Tadabbur tahun 5. InsyaAllah setelah 2 minggu rasanya lebih kurang kita tak ada kelas Tadabbur dia. Jadi hari ini ada pula. Tu Muallimah terpaksa lah buat penggiliran setiap minggu tu. Jadi untuk minggu ni kita akan masuk Tadabbur. Tadabbur tahun 5. Yang mana hari ni kita akan masuk hafazan 7. Hafazan 7 tema akidah iaitu kemanisan beriman. Kemanisan iman. Hari ni kita akan baca hadis lah. Seterusnya murid-murid semua boleh buka buku TQS masing-masing pada hafazan 7. Tema akidah yang bertajuk kemanisan iman. Tengok pada buku TQS awak. Tema akidah. Sebelum kita sebelum Muallimah terangkan lebih lanjut, kita baca dulu hadis yang diberi dah. Tema akidah, tajuk kemanisan iman. Matan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an takuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an tuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yukdhafa fin nari. Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara di mana sesiapa yang memilikinya akan merasakan kemanisan iman, iaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala-galanya, mencintai seseorang hanya kerana Allah dan membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah diselamatkan oleh Allah daripadanya, sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Yang mana secara ringkasnya hadis tadi tu menyebut tentang tiga perkara iaitu berkenaan dengan kemanisan iman. Kemanisan iman ni kita akan dapat apabila kita memiliki apa? Iman ni kita akan rasa manisnya kita ni ada iman. Iman bagi orang Islam lah. Kita beriman kepada Allah apa semua tu deh. Maknanya kemanisan dia tu bila seseorang Muslim tu dia meletakkan yang pertamanya, dia mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala-galanya. Maknanya dia sayang kepada Allah, sayang kepada Rasul dia ni melebihi segala-galanya ni, maksudnya dia sayang Allah dan Rasul ni melebihi diri dia sendiri. Awak saya ke dekat diri awak? Mesti saya mesti awak nak jaga kesihatan awak supaya sihat seumur. Maknanya awak sayang lah diri awak tu. Maknanya dalam mencintai Allah dan Rasul-Nya, dalam mencintai Allah dan Rasul ni, maknanya awak mencintai Allah dan Rasul ni lebih daripada awak sayang diri awak sendiri. Maknanya awak akan mencintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Bukan awak sajalah, bukan murid-murid lah, maknanya maklimah sekalipun dan semua orang Islam lah. Bila nak dapat kemanisan iman, kena buat 3 perkara ni. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, mencintai saudaranya hanya kerana Allah. Hanya kerana Allah. Kita mencintai saudaranya ni maksudnya kita berkawan, kita saing, kita ada kawan awak di sekolah. Kita ada kawan-kawan di sekolah, kita ada jiran, kita ada kenalan yang ramai. Maknanya kita bina hubungan, kita mencintai saudara kita, kita sayang kawan kita sayang muallimah, kita sayang muallim-muallimah semua, sayang ibu ayah kita ni hanya kerana Allah. Niat hanya kerana Allah. Maknanya awak saya ni bukan sebab saya nak saing. Contoh awak nak berkawan dengan kawan awak ni sebab dia kaya ke, tu
Maknanya kita bukan, niat kita tu bukan kerana Allah lah. Bila awak nak berkawan ataupun awak nak sayang kawan-kawan awak ni, tanda awak sayang kawan-kawan awak ni, awak mestilah mencintai dia ni kerana Allah. Kan? Biasanya orang, kalau kita suka ni, kalau kita suka, contoh awak suka berkawan dengan kawan awak deh, awak boleh tak tengok kawan awak ni buat benda-benda tak elok? Mesti tak boleh deh. Sebab apa? Sebab kita sayang dia. Kita tak oseh dia ni tergolong dalam golongan orang-orang yang buat benda-benda hak salah, hak Allah marah. Contoh, awak sayang dengan kawan awak deh, kawan awak tak semaya. Jadi awak biarkan dia. Awak tak tegur, tak gapo. Tu orang tak panggil kita sayang kawan kita tu kerana Allah. Memang kita saja-saja nak sayang dia. Kalau kita sayang, kita mencintai kawan kita ke, mak ayah kita ke, ahli keluarga kita ke, kalau kita sayang dia kerana Allah, kita mesti pelihara dia ni daripada buat benda-benda yang bercanggah dengan tuntutan Allah. Contoh supaya tak adil lah Mukadimah royak. Awak sayang kawan awak tu, sayang kan? Kalau dia awak salah, kita kena tegur. Kena tegur dengan berhemah lah. Contoh kalau dia tak solat, awak kena royak dia. Tak boleh tak solat, tak baik. Kena pergi solat. Tu maknanya kita sayang kawan kita tu. Kita tak oseh kawan kita tu masuk dalam neraka, buat benda-benda hak tak comel. Tak oseh. Jadi tu tanda kita sayang sebenarnya. Bukan kata kita sayang dia ni, biarlah. Dia tak semaya, tak apalah, nak kita tegur dia takut. Tu kita tak panggil sayang gitu tu. Sebab apa? Lama-lama nanti kalau dia tak semaya, kita tahu dah orang tak semaya ni tak boleh dosa deh. Tak okey kita nak tengok kawan kita, sahabat kita ni masuk dalam neraka. Kita tak oseh kan? Okey, itu adalah perkara yang kedua untuk mendapat kemanisan iman. Okey, yang ketiga, membenci kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Maknanya kita tak suka buat benda-benda hak bercanggah dengan Allah. Kita benci kepada orang-orang yang bercanggah kepada Allah ni. Orang hak melanggar perintah Allah. Sebab apa? Kita benci, kita tak suka ni maknanya sebab apa? Kita tak oseh masuk dalam neraka lah tadi. Ni poinnya, bila kita benci kepada kekufuran, bermakna kita ni juga benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Kita tak oseh duduk dalam neraka. Jadi bila tak oseh dalam neraka, maknanya kita kena benci juga kepada benda-benda hak yang mendatangkan dosa kepada kita. Kita tak boleh menyokong benda-benda yang benda-benda yang bercanggah dengan aturan Allah. Maknanya situ dia tak ada orang orang nak pergi, orang nak masuk syurga. Nak masuk syurga, royak nak masuk syurga, niat dia nak masuk syurga, tapi hari-hari tak semaya, tak puasa, khianat orang, curi, tak ada. Dia kena lawan. Bila kita rasa kita bersungguh-sungguh nak masuk syurga, kita kena lawan nafsu-nafsu kita hak tak comel tu. Nafsu-nafsu hak syaitan duk cuik kita tak semaya lah, tak pergi masjid lah. Kita kena lawan. Sebab tu adalah ni. Sebab kita nak dapat manisnya iman tu, kita kena benci kepada benda-benda hak bercanggah dengan Allah ni. Kekufuran, benci kepada kekufuran. Okey. Harapnya murid-murid semua faham apa yang Mukadimah sampaikan. Dan seterusnya, itulah Mukadimah ulang lagi sekali dah. Kemanisan iman ni dicapai apabila kita buat 3 perkara ni. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Sayang dan cinta Allah dan Rasul ni melebihi segala-galanya. Lebih daripada kita sayang mak ayah kita lagi. Yang kedua, sayang ataupun cinta saudara kita ni hanya kerana Allah. Kita sayang mak ayah kita kerana Allah, sayang sahabat kita kerana Allah, sayang jiran-jiran kita kerana Allah, yang mana niat kitanya hanya bila kita berkumpul satu hari nanti di padang mahsyar, maknanya kita ada bersama dengan sahabat kita, dengan mak ayah kita, jiran-jiran kita, ada tu makna sebenar kita mencintai saudara kita ni kerana Allah. Okey, yang seterusnya, benci kepada kekufuran sebagaimana benci untuk dicampakkan ke dalam neraka. Okey, seterusnya kita tengok pada maksud perkata. Maksud perkata untuk tajuk ni ialah yang pertama, wajada, akan merasakan, yang bermaksud akan merasakan, halawatal iman,
yang bermaksud kemanisan iman. Yang ketiga, yuhibbu. Yuhibbu. Yuhibbu, mencintai. Yang keempat, al-mar'a, seseorang. Yakrahu, membenci. Ya'uda, kembali. Yukdhafu, dilemparkan. Wajada, akan merasakan. Tadi maklimah baca dah. Okey, maknanya ni adalah 7 maksud perkata yang mana murid-murid semua perlu ingat dah. Yang mana murid-murid semua perlu ingat lah. Awak hafal dengan muallim-muallimah awak masing-masing lah dalam kelas TQS kan. Okey, untuk tugasan hari ini, muallimah nak awak salin semula peta minda ni. Muallimah nak murid-murid semua salin ni. Buat tajuk alik atas dalam buku awak. Tulis tajuk hafazan 7. Hafazan 7 awak tulis tajuk ni lah. Hafazan 7 tema akidah kemanisan iman. Okey, lepas tu awak salin peta minda yang muklimah bagi ni. Kemanisan iman, tulis poin-poin ni dan juga maksud perkata. Okey, tulis dalam buku tulis. Jadi itu sahaja daripada muklimah untuk hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.